Antara gugusan-gugusan bintang yang ada ini antaranya ialah bintang yang disebut sebagai bintang Suraya. Apabila bintang Suraya ini terbenam, maka tunggulah kedatangan angin yang panas. Allah Ta'ala disebut dalam suratul Mursalat, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Demi angin yang bertiup berturut-turut, demi badai yang keras dan panas. Sebab apa datang angin panas? Sebab apa badai panas? Sebab apa datang musim kemarau? Kerana di sana ada bintang-bintang, objek samawi yang sebenarnya menjadi alamat kepada manusia. Bintang ini terbenam. Bintang ini dia tenggelam dan terbenam. Maka di sana tanda akan datangnya angin dan juga cuaca panas. Ni kita ni mutaakhir ni, lama dah tak hujan tuan-tuan. Semalam dapat arahan dari hasil keputusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, minta masjid-masjid buat solat hajat, mudah-mudahan turun hujan. Alhamdulillah, saya tengok petang semalam, walaupun hujan tak turun kat sini, tapi ada dah rintik-rintik dia ada. Petang semalam sekitar pukul 6 dah nampak mendung-mendung, rintik-rintik. Dah ada dah tanda-tanda hujan nak turun. Alhamdulillah, dalam kalangan masyarakat kita masih lagi ada orang yang barangkali mustajab doanya. Dia berdoa, Allah Ta'ala perkenankan. Di Kota Baru hari tu, bagaimana mereka buat solat istisqa, solat minta hujan beramai-ramai, yang diimamkan oleh Tuan Guru Menteri Besar. Masa tu Tuan Guru masih lagi Menteri Besar. Duk berkumpul ramai-ramai apa semua. Ada orang sampai duk kata apalah stadium buat sembahyang hajat minta hujan. Duk hina perbuatan tu. Tiba-tiba masa malam tu Tok Guru doa, turun hujan lebat. Hampir banjir stadium Kota Baru, tuan-tuan. Bayangkan. Bayangkan. Jadi nak sebut apa? Nak sebutnya bila bintang-bintang ini terbenam, maka datanglah cuaca dan juga angin panas. Tapi kita tak ngaji falak, kita tak tahu. Saya pun tak reti mana, tak tahu mana satu bintang Suraya, tak tahu. Ilmu falak ini, ilmu bintang ini pertama sekali Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris lah orang yang pertama yang menamakan bintang tu, bintang ni, Nabi Idris. Dan memang Nabi Idris terkenal sebagai Nabi yang hebat dalam kaji bintang dan juga berkaitan dengan ilmu falak. Kita tak tahu. Lepas tu berpandukan kepada bintang-bintang ramalan zodiak tu yang dulu-dulu. Saya kecil-kecil dulu. Scorpion, lahir sekian-sekian hari bulan, bintang dia Scorpion. Lahir sekian-sekian, bintang dia Leo. Lahir sekian-sekian hari bulan, bintang dia apa benda? Tu. Ramalan bintang yang karut tu boleh bawa syirik. Betul. Dia pun percaya, tengok, aku lahir sekian, aku bintang Leo. Dia tengok hari ini jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah hari ini akan mendapat bala bencana. Tak keluar rumah dia. Bos tanya, kenapa tak datang? Saya baca bintang bos. Kalau saya keluar rumah hari ini dapat bencana. Eloklah tu, kau dipecat, ambil mu. Tak datang kerja, bencana sungguh. Jadi ada orang percaya tu. Sekarang ni je dah tak ada. Tak tahulah ada lagi tak sekarang ni ramalan-ramalan tu dan surat khabar. Dulu ada. Tiap-tiap hari duk tengok tu. Hari ni duk berkelahi dengan bini macam-macam. Ada ramalan-ramalan tu. Hari ni dapat orang kasih lah, orang sayang lah, apa semua ada. Karut je. Jadi tuan-tuan, ada yang disebut bila mana bintang-bintang ini tenggelam, bahawa datanglah angin panas dan badai yang hangat yang akan menimpa mereka. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada kita minta berlindung daripada kejahatan malam, yang malam itu jadi kelam, di sana ada kejahatan. Sebab bila matahari terbenam, maka binatang-binatang biasa-biasanya akan mula menjadi buas. Dia buas dah, tapi waktu siang dia tak buas mana. Waktu malam, maka binatang-binatang ni akan jadi buas. Kejahatan-kejahatannya ada. Binatang bisa akan mula mencari mangsa, dan manusia akan mula menjadi liar.
Waktu siang tengok okey je. Malam-malam karaoke. Malam-malam dia mula jadi liar. Dia mula merendek. Masuklah HRC, Hard Rock Cafe. Malam-malam. Tengok siang okey, baca doa bagus. Rupa-rupa malam-malam HRC, Hard Rock Cafe. Lah. Dia pula jadi pengerusi majlis Hard Rock Cafe. Dan waktu malam ni ada kejahatan juga, ialah sebab biasanya orang-orang ataupun ahli sihir akan mengadakan hembusan-hembusan sihir, ataupun orang sekarang sebut test power. Dia akan test power bila waktu malam. Dengan sebab itu, kita bila datangnya waktu maghrib, masuk je waktu maghrib, masuk rumah. Anak-anak masuk rumah, tutup pintu. Kerana apa? Kerana di waktu matahari terbenam, di waktu tengah malam adalah waktu syaitan-syaitan berhimpun bersama-sama mereka. Syaitan pun ada masa usrah dia. Dia berusrah berjemaah, berhimpun ramai-ramai itu waktu tengah malam. Sebab tu waktu malam-malam ni jangan galak-galak sangat keluar. Tapi budak-budak sekarang ni kadang-kadang waktu malam tu lah dia seronok untuk keluar. Waktu syaitan mudah nak keluar waktu bila? Waktu ketika lepas asar dan sebelum terbenam, sebelum tenggelam matahari. Kalau ada orang kena dirasuk ke apa semua, biasanya orang-orang perubatan Islam disebut waktu itu kalau berubat, waktu paling mudah untuk syaitan-syaitan ni keluar. Tapi orang kita terbalik. Dah nak maghrib tu, dia ajak anak-anak ramai-ramai pergi pasar malam. Bukan salah pasar malam tu, tak. Tapi waktu maghrib-maghrib tu jalan ramai-ramai pergi pasar malam. Masa tu lembu balik kandang, tapi kita keluar rumah. Kemudian waktu itu syaitan sangat banyak. Jadi tuan-tuan, di waktu malam inilah adanya hembusan-hembusan ataupun ahli sihir mula menghembus perkara-perkara yang tidak baik. Dan Allah Ta'ala sebut apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan daripada kejahatan yang menghembus pada segala simpulan serta ludah dengan tiada air liur. Nafasat ialah hembusan-hembusan. Fil uqad, uqad ini ialah simpulan-simpulan. Dan kemudian dihembus dengan tiada air liur. Inilah dia jampi, serapah dan sebagainya, ahli sihir yang dihembus di waktu itu dan akan mendatangkan kejahatan. Dan sihir memang tersenarai sebagai satu aktiviti yang disebut sebagai hariqatun lil adah, mencari adat biasa. Ada beberapa perkara yang mencari adat. Yang pertama ialah mukjizat. Mukjizat Allah Ta'ala bagi pada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai hujah kebenaran mereka. Contoh, Nabi Allah Ibrahim, bila Namrud kalah hujah, dicampak Nabi Ibrahim dalam api. Api sifat dia membakar. Tapi bila dicampak Nabi Ibrahim dalam api, Allah Ta'ala perintahkan api supaya tidak membakar Ibrahim. Kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu jadi sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Api yang sifat dia membakar, mukjizat Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim, api tidak membakar Ibrahim. Pelik? Ya, memang pelik. Mencari adat biasa. Tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular besar yang mengalahkan ahli sihir. Itu adalah mukjizat. Begitu juga Nabi Isa, antara mukjizat dia boleh menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, buta dan lain-lain. Dalam sekejap sahaja, sekelip mata boleh sembuh. Mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Begitu juga dengan Nabi SAW. Mukjizat yang banyak. Antaranya mukjizat Nabi. Nabi telah dicabar oleh Yahudi yang ambil biji kurma. Direbus biji kurma itu 7 hari 7 malam direbus. Kemudian dia bawa jumpa Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu dakwa Tuhan kamu maha menghidup dan boleh mematikan. Nabi kata, ya, kalau macam tu kamu ambil biji kurma ni, kamu tanam. Nabi ambil biji kurma tu, Nabi tanam, tuan-tuan.
Yahudi memperlekeh Nabi, menghina Nabi SAW dan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Biji kurma direbus, suruh tanam. Kalau kita tanam sampai kecerah, orang kata. Kelantan kata sampai kecerah, tak hidup, tak tumbuh. Ambil jagung, rebus, tanam, tak hidup tuan-tuan. Ambillah biji apa pun. Yahudi ni bagi pada Nabi, Nabi tanam. Bila Nabi tanam, tumbuh pokok kurma. Mari mana tu? Pelik, memang pelik, sebab itu mukjizat. Dan kurma itu dia tumbuh di Madinah sahaja. Dia tak tumbuh di tempat-tempat lain. Orang panggil kurma itu kurma Nabi, kurma ajwa. Kurma ajwa ni adalah kurma yang paling baik. Harganya pun mahal. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Madinah, kalau nak beli yang biasa-biasa kurma ajwa mungkin sekitar 80 rial ataupun 90 rial. Ada yang jual yang molek sikit 120 rial. Yang molek lagi 150 rial sekilo. Yang molek lagi hampir-hampir 200 rial sekilo. Mahal tuan-tuan. Kurma yang paling bagus, yang paling baik. Cuma tak boleh makan banyak-banyak sangat. Makan banyak-banyak sangat, kalau sehari setengah kilo makan, dia akan menyebabkan botak kepala. Botak kepala bukan sebab makan kurma tu botak. Botak kepala sebab mahal. Botak kepala sebab mahal. Sehari setengah kilo, sekilo harga 120. Sehari 60 kurma saja, memang botak kepala tuan-tuan. Jadi kurma tu kurma yang paling baik. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Ada juga benda yang pelik dari sudut adat disebut sebagai karamah. Karamah Allah Ta'ala bagi pada orang-orang alim. Orang panggil keramat. Keramat tu, keramat tok kenali apa semua. Sebenarnya karamah. Ada benda yang pelik yang berlaku tapi pada orang yang alim. Ada juga benda yang pelik yang berlaku pada orang-orang awam biasa. Disebut sebagai ma'unah. Ma'unah, accident, accident. Ahli keluarga semua mati. Tiba-tiba baby umur sebulan, tak apa-apa. Luka tak apa tak. Jadi ini disebut sebagai ma'unah. Ataupun secara logik akalnya, bila kereta terbalik apa semua, penyek apa semua, mati. Logik akal mati. Tapi tiba-tiba tengok driver kereta tu elok-elok, luka tak ada, apa tak ada. Peliknya dia. Itu juga adalah ma'unah. Ma'unah daripada Allah. Adapun orang-orang fasik, Allah Ta'ala bagi juga benda-benda yang pelik ini, tapi dinamakan sebagai istidraj. Begitu juga dengan orang-orang yang zalim, yang jahat. Ada juga benda-benda pelik yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, dinamakan sihir. Tapi benda-benda ni, sihir ini, dia dapat melalui belajar. Adapun mukjizat, karamah, ma'unah, dia tak ada belajar. Tak ada orang belajar nak dapatkan ma'unah. Tak ada orang belajar nak dapatkan karamah. Itu kurniaan Allah. Dan Nabi-Nabi diberikan mukjizat pun bukan melalui belajar. Orang yang menggunakan sihir, dia melalui belajar. Samalah dengan hembusan-hembusan. Orang Melayu sebut sebagai santau. Dia melalui belajar. Dia khianat, iri hati, dengki. Dia pun bagi tahu hang nak macam mana. Nak mati on the spot ataupun nak merana 10 tahun. Dia bagi offer. Yang datang pun kata bagi dia merana dulu. Kalau mati macam tu je, tak best lah, bagi dia merana dulu. Kemudian dia hantar benda-benda yang pelik-pelik ni, maka menyebabkan orang yang terkena penyakit itu merana terlebih dahulu. 10 tahun menjadi sebab maka dia meninggal dunia. Dan kalau dalam bab tafsir yang lain, contoh kisah Nabi Ayub yang ditimpa penyakit, ada ulama tafsirkan bahawa sebenarnya Nabi Ayub telah disentuh oleh syaitan. Dengan sebab sentuhan syaitan itulah menyebabkan dia jatuh sakit. Yang tu kita bincang dalam tafsir lain lah tuan-tuan. Kenapa orang tu kena barah, kenapa orang tu kena sakit tu, kenapa orang tu kena sakit ni? Kerana Nabi Ayub ada sebut, Quran juga sebut, Anni masani syaitan. Nabi Ayub kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah disentuh oleh syaitan, menyebabkan adanya penyakit-penyakit pada badan manusia. Tuan-tuan, seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa min syarri hasidin iza hasad. Mohon juga perlindungan daripada kejahatan orang yang hasad apabila hasad ia. Seperti Yahudi hasad kepada Rasulullah.
begitu juga maka hasad sejahat-jahat dosa mula maksiat Allah pada langit dengan hasad iblis akan Adam. Tafsir ini kata hasadlah yang mula-mula menjadi maksiat kepada Allah kerana apa? Iblis hasad kepada Adam. Hasad dengki. Dan mula-mula maksiat dalam muka bumi dengan hasad Qabil akan Habil, dua anak Adam. Punca persengketaan Habil dan Qabil juga adalah hasad dengki. Nah, jadi benda ni adalah benda yang tidak baik. Ada cerita 3 orang budak hitam jalan, nampak satu botol. Buka botol, maka keluarlah jin. Bila jin keluar, jin seronok. Ha, aku dah merdeka, aku dah bebas. Oleh kerana kamu bertiga telah bebaskan aku, maka aku tunaikan permintaan setiap kamu satu permintaan. Tanya nombor 1, nak apa? Nombor 1 kata, aku dah lama hitam, aku nak putih. Dia kata. Jin tiup jadi putih sungguh. Seronok dia. Putih. Jin tanya nombor 2, kamu nak apa? Nombor 2 kata, aku pun nak putih juga, tapi lebih putih daripada kawan aku tadi. Jin tiup, dia lagi putih pada nombor 1. Seronok dia. Aku lagi putih, engkau tak putih mana? Tinggal seorang tu hitam lagi. Engkau seorang hitam, kami berdua dah putih. Jin pun tanya nombor 3, kamu nak apa? Nombor 3 kata, aku pun nak putih, tapi lebih putih pada nombor 2 tadi. Jin kata, aku tak ada power dah nak buat putih. Aku pandai buat putih, lagi putih. Lagi putih, aku tak boleh nak buat. Kawan dia gelak, kata, engkau seorang tak boleh putih, kami dah putih. Lalu yang hitam nombor 3 kata, macam inilah jin. Oleh kerana aku tak boleh nak putih, maka permintaan aku, engkau hitamkan balik kawan aku tadi. Jin tiup, hitam balik 3-3, tuan-tuan. Ni cerita hasad dengki. Dan benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Cerita ni cerita karut je, tapi guru saya cerita, dia kata ada manfaat dia. Jadi hasad ni ialah perbuatan yang tak baik. Kita nak benda yang ada pada orang tu lenyap, supaya kita ada benda yang lenyap tu biar tak dapat pada dia, tapi dapat pada aku. Ada juga biar lenyap, biar semua tak dapat pada muka. Inilah. Dan dia memang menjadi barah dan merosakkan masyarakat, tuan-tuan. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan ini, Allah Ta'ala minta dan Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya berlindung daripada beberapa perkara yang disebutkan ini. Dan surah ini di antara surah yang Nabi tak pernah tinggal baca sebelum tidur. Mudah-mudahan boleh kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kerana ambil masa yang agak panjang. Da 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 da.